Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, ada beberapa pemberitahuan, tapi sebelum daripada itu, seperti biasa, marilah sama-sama kita mentahirkan di dalam jiwa kita rasa berterima kasih kerana kita adalah bangsa yang berterima kasih. Masih lagi dikurniakan sehari lagi di sebuah pentas kehidupan di alam Melayu. Jadi tajuk sidang pada pagi ini adalah emancipation, iaitu kebebasan. Jadi gambar yang saya letak itu adalah gambar Will Smith berkisah akan sebuah movie zaman Amerika Syarikat masih lagi melakukan dan menjalankan penghambaan abdi manusia sesama mereka kepada golongan kulit hitam. Ada beberapa pengumuman terkini. Disebabkan saya baru dihack, berlaku gangguan kepada data WhatsApp saya. Andai ada penonton yang belum lagi mendapat order buku sejati ataupun sepersalinan, sila WhatsApp kembali atau Telegram kepada nombor saya 011250 54830. Maka saya akan cek lah apa lagi yang belum tersisa. Data saya hancur, termasuk 1,600 video lebih kan, dan hampir 3 juta penonton. Baik, kita berbalik pada pengumuman kedua. InsyaAllah pada 8 hari bulan ini akan dizahirkan satu lagi buku bersama dengan buku Nabi Isa tadi, Isa Ruhullah di Alam Melayu, pentas Sunda, iaitu Ulik Mayang, Rahsia Warisan Puteri Melayu, yang saya bawa bersama dengan Majlis Bonda Pertiwi yang baru saja usai saja dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan zahirkanlah juga di channel ini, akan bicaranya Majlis Bonda Pertiwi di dalam satu konteks perjuangan kepada anak-anak warisan. Baik, kita mulakanlah sidang pada pagi ini. Emancipation atau kebebasan. Di dalam kita melihat akan konteks perhambaan manusia zaman dahulu dan juga kehambaan manusia yang telah berubah pada zaman sekarang. Mau tak mau, kita yang sedikit yang masih bersama dengan saya ini yang masih menonton. Bangsa kita sedang diperhambakan. Bangsa kita telah diperhambakan di dalam berbagai bentuk, termasuk manusia di muka bumi itu di dalam konteks yang lebih holistik tadi. Isu ketuhanan manusiawi dan kehambaan dan juga perhambaan. Ini adalah konsep teras yang mana Melayu itu dan bangsa kita pastinya merupakan suatu ancaman ataupun penyelamat kepada manusia di seluruh jagat raya. Kerana konsep hamba sahaya, kehambaan, hamba tuan hamba itu adalah pakaian kurniaan dan gelaran yang diberikan kepada setiap insan bernama Melayu. Kita mengambil konsep the servant of God. Macam cerita Jedi, the servant of the Force, the servant of the Empire. Jadi cerita jiwanya seorang Melayu berteraskan kepada bangsa yang berterima kasih, bangsa yang memegang kehambaan, mendengar titah perintah, menjunjung titah perintah. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Dan berbagai prosa dan juga tari, seloka, pantun, syair dan suatu konteks kejiwaan dan adat istiadat Melayu yang tidak lagi diamalkan pada hari ini. Maka proses untuk kita kembali mengenali bangsa kita, warisan kita, bagi yang masih ada hati dan jiwa kepada Bonda Pertiwi. Itulah perjuangannya sebenarnya. Perjuangan mengenali diri kita.
Seperti mana yang baginda Rasulullah SAW nyatakan, usai daripada berbagai perang yang berlaku, kalian semua baru pulang daripada perang yang kecil. Di kala ini adalah perang yang amat besar, lebih besar. Jihad melawan hawa nafsu. Gelora dan gelombang. Jadi kalau kita melihat konteks perjuangan daripada menjadi hamba yang terantai, hamba yang diperintahkan membuat kerja ladang, hamba yang dicaci nista, dilayan seperti binatang. Tu sebab cover dia tu emancipation, mana saya berhak menyebut beberapa benda yang agak lantang. Kehambaan itu telah berubah. Kehambaan itu telah tidak ada lagi di dalam sosial budaya zaman moden. Maka wujudlah kehambaan bertaraf baru. Ketagihannya kepada substan dahulu kala. Perlunya kepada wang, perlunya kepada sistem perbankan dan juga kapitalis. Sistem kapitalis itu sendiri adalah satu konsep kehambaan dan perhambaan abdi. Yang meletakkan manusia itu kais pagi, makan pagi dan meletakkan kewangan ataupun kebahagiaan dunia itu pada nilai pembelian dan wang. Jadi ini konsep holistik. Di dalam sistem yang telah memerintah muka bumi usai Perang Dunia Kedua. Kehambaan di dalam bentuk takaran dagangan dan kuasa negara besar ke atas negeri-negeri dan wilayah maritime dan juga nilai dagangan yang berteraskan kepada single currency. Itu bagi anak-anak muda kita kena ambil masa sikit lah. Maksud dia apa? Perhambaan ini daripada makro yang besar sehinggalah pada kecil, kemudiannya meresap ke dalam suatu sistem ada istiadat budaya warisan lama dan kuno dan langka yang perlahan-lahan diubah menjadi suatu ketagihan kerasukan abad 21. Pagi ini kita bangkit daripada tidur, medsos dunia sosial akan penuh dengan mereka yang menjual barangan, yang mempamerkan, memperagakan berbagai bentuk entertainment ataupun memuaskan hawa nafsu. Lantas kita pun tergoda dan kita kembali kepada dunia yang berteraskan kepada wang dan juga kepuasan materialistik. Anak-anak bangsa dipertontonkan kereta Porsche ke, Ferrari ke. Yang lebih ganas sekarang ni di dunia TikTok. Remaja diperlihatkan bagaimana anak-anak bangsa bisa saja menjadi sugar baby ataupun anak ikan dan mereka memperagakan wang dan dunia yang amat luas dengan segala kekayaan yang dipertontonkan. Maka umpan dunia diperagakan hampir setiap detik, ketika dan kala. Di dunia korporat, kejayaan. Kejayaan menguasai alam financial. Kejayaan merdeka daripada hutang. Kejayaan rumah besar. Dan di sebalik tabir tadi, kita lalu tepi jalan. Kita lalu tepi jalan negara kita. Rumah-rumah bernilai jutaan ringgit. Yang paling murah bawah hampir 500,000. Kereta besar, gedung-gedung dan pusat membeli belah yang menggamit manusia itu untuk mengejar sistem kapitalis tadi. Ini adalah penjajahan ataupun rantai dunia materialistik yang berteraskan kepada kapitalis. Nilai-nilai kemelayuan dan juga peradaban sebuah bangsa dan berbagai bangsa di segenap pelosok muka bumi telah hancur ranak berantakan. Kita tidak lagi hidup di suatu alam yang mencerminkan kehambaan. The servant of God ataupun the primordial covenant tadi. Perjanjian lama. Sekarang ni jadi perjanjian baru. Dah jadi perjanjian baru dia jadi perjanjian ideologi dan juga pertembungan sistem demi sistem. Ini realiti kehambaan dunia moden.
tanpa kita sedari, kita umpama dihembus oleh dadah dunia pada setiap detik, ketika dan kala. Di satu segi pula, mereka yang mengambil kesempatan ibarat parasite, menjanjikan kepada golongan pertengahan atau tinggi ini akan suatu kemerdekaan usai mati. Maksud dia, kaya di muka bumi kembali kepada Yang Maha Esa lepas dipusarakan dalam dunia yang aman, damai dan tenang. Maka masyarakat yang tengah, masyarakat yang miskin, rakyat peribumi menderita, jurang di antara tuan, lord dan juga hamba menjadi nyata tanpa kita sedari. Ini nyata dan pasti. Maka wujudlah golongan yang menghantar makanan. Pelayan-pelayan di dalam bentuk kehambaan abad 21. Apa beza zaman dahulu, zaman Fir'aun yang memperhambakan Bani Israel, menjadi pelayan-pelayan dan membina tamadun dan buruh kasar mereka. Maka mereka memegang wang dan kekuasaan dan memberi picisan. Ketidakadilan dan ketidaksamaan berlaku. Maka wujudlah yang dikatakan sosialis, komunisme, republik dan sebagainya menjanjikan. Tetapi tetaplah manusia itu di sebalik tabir tetap mengambil konsep meraja dan mengatasi kerajaan Yang Maha Esa. Ini benda duka cita, ni realiti kehidupan kita pagi ini. Maka kita juga kemudian dipolemikkan, dipolitikkan, dicaturkan, memerlukan itu, ini dan sebagainya untuk memerdekakan sesebuah bangsa. Dia letak constraint, dia letak perantara. Sedangkan bumi Yang Maha Esa ini amat luas. Setiap saat bumi ini akan mengeluarkan emas, perak dan berbagai logam dan juga bahan yang bakal menghidupkan manusia di muka bumi. Di satu segi ekstrim, boleh saja kita kembali kepada seperti orang-orang asli, orang-orang asal. Hidup seadanya. Mencari hasil hutan dan menjual dan tidak terpalit dengan pembangunan mencakar langit. Maka kita terpisah lagi. Terpisah lagi mereka yang lebih holistik, hidup seadanya, cukup sedia ada, tidak tergugat dengan kemewahan dan kereta besar. Dan rumah besar diberikan suatu sistem kehidupan mesra alam di dalam wilayah-wilayahnya mana-mana negara. Ini sama berlaku pada Apache, sama berlaku pada native-native di negara-negara lain. Tetapi pada hari ini, kita orang Melayu kat mana? Kita orang Melayu di negara sendiri hidup bagaimana? Bagaimanakah hendak kita melihat akan kedudukan bangsa kita, kaum kita, tanah air kita sendiri? Bila semangat cinta akan tanah air telah hilang. Kita lalu tepi jalan, gunung ganang kita dirobek-robek, dihancurkan demi mengaut hasil galian. Hutan-hutan kita sejak ribuan tahun, saya kata hampir 1000 tahun tu, daripada mula zaman perdagangan dan penjajahan dan perang yang tiada henti, balak kita lenyap. Gajah-gajah kita dirimba lenyap. Seladang kita yang dahulunya ratus ribu atau jutaan ekor di hutan belantara tanah Melayu gaib. Kancil-kancil rusak. Dan sebagainya makhluk alam flora kita pupus. Ikan kelah, ikan-ikan eksotik kita di perairan lautan ataupun di sungai semakin tiris. Pukat harimau mengauk, membaham tanpa had. Gejala rasuah meraja. Kongsi telah mencaturkan sebuah kerajaan dan dinasti di tanah air Bunda Pertiwi. Ini bagi pengkaji sejarah tanah Melayu, sejarah orang kita dan sejarah tanah air ini. Di suatu segi, ada juga yang kata, Tok Fauzi, lupakan semua itu. Lupakan segala cerita lama dan kita berjalan lebih maju ke arah pembangunan. Adakah itu adil? Macam saya katakan, diberi modal basikal buruk.
Mula tembak tiup wisil nak pergi ke Kedah. Depa pakai kereta, depa pakai helikopter, depa pakai kapal terbang. Depa dah sampai lebih awal. Depa dah boleh ada masa seminggu. Dalam seminggu, mereka boleh bina penempatan. Kita masih mengayuh basikal selama seminggu nak sampai. Dah sampai penat. Maka, pertandingan ataupun survival bangsa ini tidak adil. Di dalam ketidakadilan tadi, kita kembali kepada cerita emancipation tadi. Sampai hari ini, pada hari saya kembali ke tanah air saya pada 2001. Usai pertemuan saya dengan Tun Mahathir. Dan pada hari ini, saya kembali ke Yayasan Kepimpinan Perdana. Dan saya berdepan kembali dengan Tun Mahathir. Dan ketika saya meninggalkan negara ini, kepimpinan negara ini di bawah beliau. Apa sudah jadi kepada tanah air yang aku kenali? Telah berubah. Ini hakikat yang pahit. Jadi, bagi orang-orang Melayu atau pendengar saya yang masih ada jiwa Melayu, kita tak ramai. Saya maklumkan kat sini. Kita tidak ramai. Kenapa pejuang yang membawa perjuangan manusiawi? Saya bukan resis sebab saya dibesarkan zaman remaja di Amerika. Semangat nasionalis, patriotik ada di dalam perjuangan negara Amerika. Nasionalisme tadi ada. Nasionalisme yang berteraskan pada sistem Amerika telah mengambil alih California daripada Mexico. Nasionalisme yang telah mengambil alih tapak-tapak Apache dan peribumi Native American. Itu juga adalah penjajahan tanah wilayah Melayu. Yang mana saya katakan yang kemudiannya video saya kena ban. Wallahualam bisawab. Jadi kita jangan terlalu pergi lebih jauh. Jadi pada sidang pagi ini, bila kita melihat keliling, kenapa tidak ada perjuangan yang lebih holistik? Perjuangan menyatakan kebenaran akan kisah sebuah bangsa. Kerana jiwa itu andai mengenali, merasakan kesakitan dan ketidakadilan menutup sebuah sejarah yang lama. Jiwa telah korup. Sebagai contoh, di dalam kita hendak menjadi anak yang soleh. Bukankah kita perlu mengenali warisan ayahanda yang pertama sehinggalah kepada leluhur kita? Pada hari ini, berapa ramai yang ambil peduli? Kampung halaman kita pecah berantakan. Pusara-pusara tok nenek kita di dalam jejak warisan, saya ulangi, telah ditutup, dikaburi, dipatah-patahkan batu nisan. Pihak yang bertanggungjawab tak buat kerja. Surat yang saya hantar tidak dijawab, malah saya dimarahi. Kerana apa? Kerana saya tidak ada gelaran. Yang marah saya ada gelar. Kerana mencampuri urusan pusara-pusara lama di tanah air saya sendiri. Itu di dalam kita selaku NGO yang kasihan dan menitiskan air mata melihat pusara-pusara tua diperlakukan sedemikian rupa. Ladang-ladang sawit dan ladang-ladang getah termasuk tapak-tapak real estate umpama tsunami menghurungi, menghancurkan dan menggaibkan pusara-pusara lama leluhur kita. Di tepian sungai-sungai tapak warisan lama, ribuan malah ratusan ribu tahun, termasuk di Kedah, di Perak, di Hulu Muar,
Dan di wilayah-wilayah negeri-negeri purba, kata macam Perbajelai ke, kan, Pahang Tua ke, pusara-pusara ini hilang ditelan zaman tengah malam gaib. Hari ni ada, besok batu nisan kena cabut. Bagi anak-anak muda, kita takut dan kita dimomokkan dengan kubur itu khurafat. Pergi ke kubur tak perlu ada. Kita pun terpalit dengan agenda orientalis ataupun Freemason yang menghapuskan warisan ketuhanan kepada warisannya manusia di muka bumi. Ini kalau saya cerita dalam konteks sejarah dan konspirasi dunia, dia ini jadi lebih kalut. Terlalu banyak hendak dipertontonkan, diperdengarkan, difahami oleh para pejuang. Maka Tun Mahathir bukalah pejuang. Bukalah gerakan tanah air. Lepas tu pejuang lari sana, dia lari sini. Lepas tu dengar cerita Tun nak join Perkasa, Ibrahim Ali kan. Jadi saya ada lah tengah-tengah tu kan. Tapi saya bawa kewarasan sebuah bangsa. Jiwa. Jiwa anak bangsa yang sedang menangis tapi tak sedar mereka menangis. Dirantai, diperhambakan, diperbudak-budakkan, diperkecil-kecilkan, diperkotak-katikkan. Maka yang waras di kalangan kepimpinan dan juga yang dikatakan so-called leader-leader tanah Melayu hampir tiris dan hampir tak ada. Suatu gerakan yang waras, yang adil, yang saksama, yang boleh diterima pakai oleh segenap institusi dunia kecuali yang betul-betul belakang tabir Freemason kan. Itu cerita kartun. Jadi kita lihat tuan-tuan sidang hadirin pada pagi ni. Will Smith kembali pada cerita emancipation. Di dalam kalangan kehambaan dikabarkan telah berlaku peperangan yang akan memisahkan, memerdekakan kehambaan. Kalau tuan-tuan sidang pendengar lihat raut wajah Will Smith, tangisan dan akhirnya perjuangan dia kembali kepada keluarga dia, mengangkat senjata dan menyerang tentera selatan. Kalau yang tak biasa dengan sejarah Mat Salih Amerika tu, Northern and South, red coat dengan kata blue coat dengan grey. Tentera federal ni di bawah kepimpinan Ibrahim Lincoln lah, saya kata senang dengan Abraham Lincoln. Dia pakai nama bapa agama. Berbaju biru. Orang-orang kulit hitam ketika itu tidak waras, ketakutan. Sama macam kita. Sama macam saya pagi ni. Tersilap cakap. Terlebih cakap. Di tanah air Bonda Pertiwi saya akan dipersoalkan. Dan acap kali saya ulangi, saya boleh dipanggil. Saya boleh digali. Kerana membicarakan sejarah, hak dan juga ingatan, memori, kasih sayang warisan Bonda Pertiwi. Jadi samalah macam cerita emancipation tadi. Apakah yang diinginkan oleh seorang hamba diperbudakkan? Pada pagi ini sejujurnya apa yang orang Melayu nak? Apakah yang saya sendiri perjuangkan? Apakah yang sidang pendengar yang tak ramai, yang tetap datang dan hadir, saya berterima kasih. Bagi saya jawapannya sangat mudah. Pada pagi kita dapat merasakan tangisan bangsa kita. Kita dapat melihat rantai-rantai dan kehambaan yang dipasak, ditanam, racun-racun dan juga program-program kepada minda dan jiwa dan gelombang. Perhambaan kepada bangsa kita, kaum kita, orang Melayu di tanah air Bonda Pertiwi. Dan bagi lebih cerdik dan lebih terbuka, ketika mereka membawa kereta daripada mana-mana pelosok tanah air ketika ini,
A new segregation telah bermula. Minta maaf saya kata bahasa orang putih. Sempadan dan persempadanan baru di tanah dan wilayah Melayu telah bermula. Di celah-celah persempadanan yang baru ini, saya memandu. Saya duduk dan saya melihat anak-anak bangsa saya menjadi pemandu, pelayan, membawa motor ke hulu ke hilir. Tidak menyedari sempadan-sempadan wilayah-wilayah umpama negeri-negeri kecil sedang dilakarkan di tanah air Bonda Pertiwi. Ini berat. Ini benda fakta, bukan sembang kali. Di sebalik tabir tadi, kita bergelut. Tokoh-tokoh, nama-nama di media mainstream masih bercakaran mencari publicity, mencari viral, mencari nama dan uang. Menceritakan tentang Freemason, menceritakan tentang sejarah yang lampau. Realiti di hadapan mata. Dan mereka bergerak ketawa. Dan mereka kaya benar, pendapatan YouTube mereka saya tahu ada yang ratus ribu, ada yang puluh ribu USD. Itu kita tidak boleh nafikan dan sangkal. Tajaan dan juga nilai kehadiran mereka mencapai ratusan ribuan, malah belah ribu sekali turun. Saya ni kalau siapa jemput pun free of charge, bagi saya sekotak gudang garam, okey ikut. Bagi duit minyak lepas lah kan. Contoh. Jadi saya minta maaf, mohon ampun bila saya sebut tadi a new border is being created in our motherland. Kenapa saya cakap bahasa orang putih? Sebab bahasa orang putih ni dia ada cerita lain, dia ada jiwa lain. Jadi kita berbalik kepada Will Smith. Hayatilah wajahnya seorang pejuang. Dan kebanyakan orang kita pun yang menyokong saya, yang bersama dengan saya pada hari ini, tidak semuanya ada jiwa tangisan. Kerana mereka tidak pernah merasakan dicabut, dizalimi, dipijak, ditidakkan hak, dikejar di bumi sendiri. Umpama pelarian di bumi sendiri. Mungkin mereka tidak pernah ada tok nenek warisan yang lari daripada medan perang. Mereka tidak melihat keluarga sama ada belah ayah dan ibu yang mempunyai sejarah memegang tamadun dan peradaban yang lama. Jadi saya dalam dalima pagi ni. Hampir setiap hari saya dalam dalima. Apa dalima saya? Umpama Will Smith lah. Sian bangsa Melayu. Macam mana mereka ni kan? Cakap salah, tak cakap salah. Tersilap cakap, macam cerita Will Smith, style cowboy, pistol cabut, tala kat kepala. Nak kata apa Tok Huzi? Cakap banyak nyawa hang melayang kan? Ni berkisah emancipation. Jiwa sebenarnya. Jiwa-jiwa pejuang. Macam Mak Saleh dia dapat merasakan tangisan peribumi. Allahu Akbar. Ya, itulah serba sedikit. Di dalam kita menyoroti konsep perjuangan, hakikat dia pejuang tidak ramai. Pejuang tu tak ramai. Bangsa, kaum, umpama sejarah di dalam sejarah Musa dan juga Bani Israel tadi. Harta dipertontonkanlah kesatian. Harta dipertontonkanlah mukjizat. Kebanyakan Bani Israel telah duduk di dalam sistem perhambaan yang terlalu lama. Untuk memberi kefahaman mengambil masa. Maka suatu tirai yang baru pastinya berlaku. Mau tak mau. Sama ada Perang Dunia Ketiga meletus, berlakunya perubahan, atau berlakunya bencana alam. Daripada kehancuran akan bangkit kepimpinan. Order out of chaos. Chaos out of order. Vice versa.
Tunggang terbalik lagu mana pun, kepimpinan Melayu tidak ada nilai pada dunia yang aman dan kaya raya. Kepimpinan Melayu tidak ada nilai kepada orang yang tidak menghargai dan Melayu itu tidak menjanjikan kekayaan. Dan Melayu itu tidak menjanjikan kesaktian buat masa ni. Cerita kesaktian tu banyak kan. Jadi kita berbalik sedikit. Sejarah telah membuktikan kemerdekaannya sebuah bangsa atau warisan perlulah ada kepimpinan dan pejuang-pejuang yang benar-benar tulus dan ikhlas, yang tak dapat merasakan kesakitan, tangisan air mata yang sedang dilalui oleh bangsa dia. Ini adalah sebuah hakikat kepada sebuah penceritaan di muka bumi. Maka pastilah pada hari yang mendatang, dengan perkenan Yang Maha Esa, kalau waktu itu telah sampai, pastinya dunia Melayu akan berubah. Dan dunia ini sendiri akan berubah. Ketika saya hidup atau sesudah saya dijemput kembali. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.